Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini saya akan berikan tips berkenaan dengan apa itu ASB financing, dan pastikan untuk anda tengok video ini sampai habis kerana ASB financing ini mempunyai kesan yang baik, bagus dan kesan yang kurang bagus. Dan pada akhir video saya akan sertakan kenapa pada pandangan saya anda tak perlu ambil ASB financing ini. Cukuplah untuk anda melabur dalam ASB. Okey, nak tahu kenapa saya berkata begitu? Pastikan untuk anda tengok video ini sampai habis dan pastikan untuk anda like video ni, share, dan jika anda menyukai topik-topik berkaitan dengan kewangan, pastikan anda klik butang subscribe di bawah, klik dan hit bell notification tu untuk anda dapatkan lebih banyak tips ataupun informasi berkaitan dengan produk-produk kewangan lain. Okay guys, apa tunggu lagi? Jom. Apa itu ASB financing? Okey, pada video kali ini saya akan terangkan secara detail apa itu ASB financing, dan pada akhir video saya akan recommend sama ada ASB ini berbaloi ataupun sebaliknya, dan pastikan untuk anda tengok video ini sehingga ke akhirnya. Okey, topik pada dalam video kali ini, yang pertama saya akan kupas apa itu ASB. Yang kedua, konsep dia macam mana. Apa itu konsep ASB financing. Dan yang ketiga, syarat ASB financing, bank yang tawarkan ASB financing. Dan yang terakhir adalah kesan ASB financing. Dan yang kelima ini adalah yang paling penting sekali di antara semula, sebab saya akan kaitkan ASB financing ni dengan pinjaman housing loan, pinjaman rumah. Sebab ramai klien-klien saya yang nak buat rumah, yang nak buat pinjaman rumah, yang nak buat housing loan, tapi tak lepas disebabkan oleh ASB financing yang menyebabkan dia punya komitmen tu ataupun dia punya debt service ratio dia jadi besar. Maksudnya dia tak boleh nak buat loan lah. So, apa itu ASB? So, ASB ni ianya adalah sama seperti konsep unit trust. Unit trust ni kalau saya nak terangkan dalam video ini, ianya akan ambil masa yang agak panjang. Jadi anda boleh cek di video description di bawah. Saya ada berikan detail berkenaan dengan unit trust, dan juga cek di dalam video ini ada kad. Daripada kad tu anda boleh nampak link berkaitan dengan unit trust. So kat sini untuk ASB financing ni anda tak perlu buka account kerana pihak bank yang akan buka account. Dan ianya sama seperti unit trust, yang mana pelaburan yang anda lakukan itu ada pihak lain yang akan buat. Maksudnya anda bagi duit anda kepada satu badan, dan badan itu akan laburkan duit anda tu ke dalam instrumen pelaburan tertentu. Dan biasanya ASB ataupun unit trust ni akan laburkan dalam pasaran saham Malaysia, dan mungkin adalah dia akan laburkan dalam dana-dana lain seperti bond dan lain-lain lah, tapi kebanyakannya akan laburkan dalam pasaran saham. Okey, untuk syarat ASB financing ni tak susah. So yang pertama sekali, hendaklah seorang tu bumi putra. So bumilah, kalau yang bukan bumi putra tu memang tak dapat nak join ASB, nak buat ASB ataupun ASB financing ni. Dan yang kedua, kena ada IC, kena ada bank statement 3 bulan dan ada slip gaji 3 bulan lah. So ASB financing ni actually tak susah pun. Jika ada proper dokumen, hantar dekat bank, insyaAllah boleh lulus. Approval tu biasanya dalam 90% lah. Memang kalau ikut kawan-kawan banker saya cakap, memang tak susah pun nak approve. Okey, sekarang ni dia ada banyak bank yang tawarkan ASB financing ni. Maybank, CIMB, HB Bank, MBank dan lain-lain lah. So kalau anda nak buat ASB financing ni, anda boleh pergi ke bank-bank ni lah. Dia ada bank-bank lain juga, seperti kalau tak silap saya, BSN pun ada juga. Tapi yang banyak tawarkan ASB financing ni adalah 4 bank ni lah. Mungkin adalah bank-bank lain. So yang paling penting sekali di antara semua item-item tu adalah kesan ASB financing ni. Okay, kesan baik dia kepada mereka yang langsung tak ada apa-apa record dengan bank, PTPTN pun tak ada, loan kereta pun tak ada,
Jadi kalau misal kata nak buat pinjaman rumah tu agak susah sebab langsung tak ada rekod. Jadi salah satu cara yang paling mudah ataupun cara yang mudah lah untuk ada rekod dengan bank tu adalah buat ASB financing lah. So instantly, tak adalah instantly, dia akan ambil masa juga untuk rekod tu akan appear. So bila buat macam tu rekod tu akan appear dengan mudah, dan bank lagi prefer klien tu ambil ASB financing berbanding dengan personal loan, sebab ASB financing ni dia ada dividen. Kalau buat personal loan tu memang macam mana lah, sebab saya ada kawan M-Bank bagi tahu yang misal kata kalau seseorang tu dia buat personal loan, dia punya scoring tu akan jadi rendah sikit sebab bank anggap orang yang buat personal loan ni dia macam tak berapa pandai nak manage dia punya kewangan. Itu kawan saya bagi tahu lah. Tapi mungkin bank lain mempunyai pandangan yang berbeza. Tapi kalau anda langsung tak ada rekod, untuk adakan rekod dalam security report ni memang saya recommend untuk anda ambil ASB financing. Kesan kurang baik pula, bank akan anggap sebagai komitmen. Ada juga klien saya yang dia nak beli rumah tapi dia punya ASB financing tu terlalu besar. Bila terlalu besar, bank tak anggap dia sebagai income tapi sebagai as commitment lah. So lepas tu ASB financing anda kena buat bayaran cantik setiap bulan. Kalau misal kata ada 2-3 bulan tak bayar tu, dia akan effect decrease, dan lebih baik anda terminate lah kalau anda tak mampu nak commit every month. Ini adalah antara beberapa kesan ASB financing, terutama sekali kalau anda yang nak buat loan rumah. So saya recommend kalau anda nak buat loan rumah tu adalah lebih baik kalau anda nak just untuk ada record, okey. Tapi kalau anda dah ada komitmen lain dengan bank seperti PTPTN ataupun loan kereta, saya tak recommend untuk anda ambil ASB financing yang besar-besar. Kenapa? Saya boleh tengok next slide. Okay, setiap orang ada pandangan sendiri berkenaan dengan ASB financing, tapi yang ini saya dapat daripada sumber Astro Awani. Okey, anda tengok ASB financing ni dia untuk tahun 2019, maksudnya dividen tahun 2020. Dividen yang ASB financing ni bagi hanyalah 5.5%. So kalau dulu-dulu mungkinlah boleh reach sampai 2007 ni 9%. Tapi anda tengok makin lama dia punya dividen tu makin lama makin sikit. Jadi maksudnya kalau orang yang ambil ASB financing ni, for example lah, interest bank tu contohlah interest bank tu dalam 5 atau 6%. Jadi kalau misal kata interest bank tu 5 atau 6%, lepas tu anda punya dividen atau bonus pun dalam 5.6%, dia break even lah. Break even ni baik anda tak payah ambil. Satu lagi, dia sebabkan anda punya kewangan, bank akan anggap ianya sebagai satu komitmen lah kalau orang yang ada ASB financing ni. So akan datang kita tak tahu macam mana, sama ada ianya akan makin menurun ataupun mungkin makin menaik. Tapi daripada kita mengharapkan sesuatu yang tak pasti tu, lebih baik untuk saya recommend lah, ni berdasarkan kepada saya punya personal opinion, untuk anda kalau seboleh-bolehnya, kalau anda ada komitmen lain, kalau anda sudah ada komitmen lain dengan bank, anda tak perlu ambil ASB financing. Tapi kalau misal kata anda memang kosong record, anda boleh ambil ASB financing. Dan kalau anda nak ambil juga tak ada masalah, tapi anda tahu apa yang anda lakukan. Kerana apa? Kerana kalau anda nak mengharapkan dividen yang tinggi, anda boleh invest dalam tabung haji ataupun dalam ASB, bukannya ASB financing. Ataupun anda boleh melabur dalam saham, futures, crude palm oil dan lain-lain. So pelaburan-pelaburan tu anda boleh cek di video description di bawah ini. Saya ada sertakan tips berkaitan dengan contoh-contoh pelaburan yang mungkin boleh memberikan pulangan pelaburan sehingga 10% kepada anda. Berbanding dengan ASB financing ni yang bagi saya agak complicated lah. Okay guys, itu adalah beberapa pandangan saya berkenaan dengan ASB financing. Jadi terpulang kepada anda sama ada ianya berbaloi ataupun sebaliknya. Okay guys, saya harap anda share, like video ni dan share kepada kawan-kawan yang lain.
Jika anda ingin mendapatkan konten berkaitan dengan kewangan ataupun topik-topik pelaburan lain di Malaysia, make sure anda klik butang subscribe tu dan tekan butang loceng bagi mendapatkan latest update terkini daripada YouTube channel kami. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.